Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. So pada semua viewer saya yang melihat video saya pada kali ini, saya ingin meminta tolong pada semua, tolong subscribe, like and share. Kerana hari ini saya akan membuat satu video yang agak serius. Okey. Dan assalamualaikum juga saya ucapkan kepada Dr. Munira binti Abdul Hamid, dan ini adalah laporan yang ingin saya sampaikan tentang projek keusahawanan yang telah dijalankan di sekolah saya, iaitu SK Pakatan Jaya. Seperti yang saya berbincang dengan kawan-kawan saya di dalam kelas, keusahawanan dalam pendidikan ini sangat-sangat bagus untuk pelajari, yang dimana ia boleh diterapkan oleh guru-guru terutamanya di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi sebelum saya melanjutkan laporan saya, mata saya akan melihat ke sebelah kerana saya ada buat beberapa note. Okey, sebenarnya projek keusahawanan di sekolah saya ini adalah satu projek yang dijalankan untuk sebagai satu usaha memperkenalkan pelajar kepada dunia perniagaan dan juga keusahawanan. Matlamat utama dia adalah untuk menggalakkan pelajar mengaplikasi kemahiran pengurusan, kepimpinan, kreativiti dalam bidang perniagaan kecil. Projek ini juga bertujuan untuk memupuk nilai tanggungjawab, kerja berpasukan, dan inisiatif pelajar dalam mengendalikan perniagaan. Laporan saya ini saya menggunakan kerangka PDCA, iaitu Plan, Do, Check, Act. Okey, so saya bahagikan 3 bahagian saya punya laporan ni. Laporan yang pertama adalah pada saya punya perancangan, okey, plan saya. Pertamanya, apabila saya mendapat tugasan ini, saya dah berbincang dengan doktor dan juga kawan-kawan saya apa yang saya perlu lakukan sehinggalah saya faham. Apabila saya balik dekat sekolah, benda pertama yang saya buat adalah saya telah merangka satu kertas kerja. Kemudian saya telah berjumpa dengan penolong kanan kurikulum saya di sekolah. Dalam perbincangan saya dengan PK saya mencadangkan agar projek keusahawanan ini dijalankan pada hari Rabu, kerana itu sahaja masa yang ada akibat kekangan busy dengan latihan sukan di sekolah. Dalam masa yang sama mengejar juga guru-guru di sekolah memberi markah penilaian kepada semua pelajar. Jadi setelah berbincang dan penolong kanan saya membuat penambahbaikan dalam kertas kerja saya, akhirnya penolong kanan saya memutuskan ada 3 persatuan yang terlibat dalam projek ini, di mana Persatuan Pengakap, Persatuan TKRS dan Persatuan Puteri Islam. Ketiga-tiga persatuan ini akan terlibat dalam projek keusahawanan ini. Manakala keuangan pula saya diarahkan untuk berjumpa dengan pengerusi kelab guru untuk mendapatkan dana keuangan sebagai modal kepada projek keusahawanan ini. Okey, dalam perancangan saya juga telah menetapkan objektif. Lepas tu saya telah berjumpa dengan pentadbir yang saya cerita tadi. Selepas berjumpa dengan penolong kanan kurikulum, saya berjumpa dengan pengerusi kelab guru untuk mendapatkan modal. Akhir sekali saya membuat penambahbaikan kepada saya punya kertas kerja, dan saya kemudian diarahkan untuk berjumpa dengan guru besar meminta kelulusan supaya projek keusahawanan ini
dibenarkan untuk saya laksanakan di sekolah ataupun tidak. Selepas saya mendapat kelulusan daripada guru besar, ini saya tunjukkan ini adalah kelulusan daripada penolong kanan kurikulum saya. Kemudian saya berjumpa dengan guru besar dan ini adalah kebenaran kelulusan daripada guru besar saya untuk menjalankan projek keusahawanan ini. Selepas dah mendapat kelulusan dari pihak pentadbir, seterusnya saya membuat pembentangan dan membentuk jawatan kuasa kerja tentang projek ini. Ini adalah pembentangan yang saya jalankan dan beri taklimat kepada pentadbir serta guru-guru bagaimana projek keusahawanan ini berjalan. Okey. Jadi saya telah dijemput oleh guru besar dalam meeting tersebut dalam gambar ni untuk menjelaskan pada hari kejadian apa yang berlaku, siapa yang terlibat, berapa kos dan di mana projek ini akan dilaksanakan. Jawatan kuasa yang terlibat adalah 3 guru penasihat utama, iaitu Ketua Penasihat Puteri Islam, Guru Penasihat Pengakap dan juga Guru Penasihat TKRS, di mana guru-guru ini akan memilih murid yang terlibat, terutamanya tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Ini adalah sasaran kita untuk menjalankan projek ini. Guru yang terlibat memilih pelajar yang akan menjalankan projek perniagaan ini. Untuk penyediaan modal peruntukan keuangan, pengurusi kelab guru telah meluluskan peruntukan sebanyak 450 untuk menjalankan projek ini, di mana setiap persatuan ini akan diberikan modal sebanyak 100 setiap satu persatuan. Puteri Islam mendapat RM100, Pengakap mendapat RM100 dan juga TKRS mendapat modal sebanyak 100. Penyediaan lokasi adalah di kawasan sekolah, di pondok berhampiran dengan Dewan Terbuka Sekolah Pakatan Jaya, sebabnya dia ada satu lorong dan memudahkan pelajar untuk membeli, membuat jual beli. Sebabnya pada hari kejadian ni, hari Rabu, pelajar sangat busy waktu ni latihan sukan dan penggunaan dewan juga berlaku pada waktu ni. Jadi lokasi yang paling sesuai disarankan oleh pihak pentadbir adalah dekat tengah-tengah dewan, pondok dan juga padang. Ini memudahkan pelajar untuk membeli makanan dan juga minuman pada hari tersebut. Kumpulan sasaran untuk projek ini adalah murid-murid tahap 2, iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Penganjur utama projek ini adalah unit kokurikulum SK Pakatan Jaya bersama dengan Kelab Guru Sekolah Pakatan Jaya. Dan sekarang saya nak bentang pula modal yang telah diluluskan. 450 tu dibahagikan kepada pecahan, beberapa pecahan, iaitu yang pertama sekali adalah bahan untuk promosi, iaitu banner Hari Keusahawanan. Jumlah dia adalah RM20. Lepas tu yang kedua adalah hadiah pertandingan gerai tercantik yang dinilai dari segi presentation, waktu menjual dan juga keuntungan pun diambil kira juga. Ini hadiah yang diberikan peruntukan adalah sebanyak RM100. Untuk bahan jualan RM300. Manakala untuk lain-lain kos adalah RM30, di mana semua jumlah perbelanjaan yang diluluskan adalah RM450.
Alhamdulillah kertas cadangan ini telah pun diluluskan dan persiapan tempat, EJK, modal semua dah diperolehi. Alhamdulillah selesai tentang itu. Sekarang saya beralih pula kepada do, iaitu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan kita ada buat persiapan awal, lepas tu operasi gerai dan pemantauan. Untuk persiapan awal, EJK yang terlibat membeli, ya dah diberi modal tadi, membeli sendiri barang keperluan ataupun bahan-bahan jualan mereka. Okey, maknanya guru cuma memberi wang tersebut kepada ketua pelajar yang terlibat, pengakap, Puteri Islam, TKRS, mereka menghandle wang tersebut dan berbincang dalam kumpulan apa yang mereka mahu jual. Kemudian mereka membeli barang-barang sendiri. Mereka murid-murid membeli bahan jualan sendiri. Kemudian menyediakan meja dan juga alatan-alatan yang mereka perlukan sewaktu program projek keusahawanan ini berjalan. Operasi gerai bermula pada 1.40 sehingga jam 3 petang. Setiap kumpulan pelajar menjalankan perniagaan dan mereka bertanggungjawab untuk mengurus jual beli, mengira keuntungan serta memastikan kebersihan gerai. Pelajar mempraktikkan kemahiran komunikasi untuk melayan pelanggan dan mempromosikan jualan mereka. Okey, pemantauan juga dilakukan oleh guru-guru yang terlibat, di mana saya sendiri menjadi pemantau, penolong kanan dan juga beberapa guru yang terlibat. Waktu ini guru-guru lain cuma datang sebagai pembeli kerana mereka juga bertugas melatih pelajar yang lain di padang untuk latihan sukan tahunan. Suasana semasa jual beli sangat meriah dan saya tunjukkan gambar-gambar di mana pelajar menyediakan tempat, lepas tu penolong kanan juga penolong kurikulum juga membantu memantau persiapan, lepas tu suasana macam mana, jual beli macam mana, keadaan pelajar adakah terkawal atau tidak. So, saya rasa alhamdulillah murid-murid pun nampaknya sangat seronok. Okey, jadi saya kongsikan kepada semua gambar-gambar sepanjang projek keusahawanan ini berlangsung. Jom kita saksikan gambar tersebut. Alhamdulillah menarik juga gambar-gambar yang kita tengok tadi kan.
Jadi sebelum jualan dimulakan, penolong kurikulum saya telah merasmikan projek keusahawanan di Sekolah Pakatan Jaya. Kemudian pelajar-pelajar berbaris untuk membeli, sama ada membeli minuman ataupun membeli makanan. Antara jualan yang pelajar jual adalah Puteri Islam menjual donat, manakala pengakap menjual biskut-biskut, dan manakala TKRS menjual air. Okey. Penilaian kepada pelajar dan juga persatuan ini dinilai dari segi 1, keuntungan jualan mereka, 2, kebersihan, dan ketiga adalah cara mereka melariskan jualan mereka. Jadi 3 ni diambil kira oleh guru-guru yang terlibat. Pemarkahan diberi dan pemenang akan dinilai dari segi kebersihan gerai, siapa yang laris terlebih dahulu, dan juga keuntungan. Alhamdulillah, selepas keputusan dinilai, tempat pertama telah dibenangi oleh pengakap di mana mereka telah mendapat keuntungan. Kejap saya cek dulu. Pengakap telah mendapat keuntungan sebanyak RM80. Mereka diberi modal sebanyak 100 dan mereka mendapat keuntungan jualan sebanyak 180. So ini adalah gambar pemenang tempat pertama, iaitu pengakap. Okey, tempat kedua pula jatuh kepada Persatuan TKRS di mana mereka mendapat untung bersih sebanyak RM53. Manakala Puteri Islam pula, hamper dia akan diberikan kemudian di mana mereka mendapat keuntungan sebanyak RM30. So, alhamdulillah selesai pada bahagian pelaksanaan. Sekarang kita beralih kepada fasa yang ketiga, laporan yang ketiga. Selepas projek ini tamat, penilaian telah dijalankan di mana terdapat 3 proses yang berlaku semasa membuat penilaian, iaitu yang pertama adalah analisis prestasi gerai. Dalam proses ini, pelajar diminta menyemak dan menilai jualan mereka. Kumpulan yang berjaya mencapai sasaran keuntungan dianalisis untuk mengenal pasti faktor kejayaan seperti strategi pemasaran yang berkesan atau lokasi gerai yang lebih strategik. Keduanya adalah maklum balas. Pelajar diberi peluang untuk memberi maklum balas mengenai kesulitan yang dihadapi semasa menjalankan gerai mereka. Antara masalah yang dikenal pasti adalah kekurangan modal tambahan, persaingan yang ketat di antara gerai, dan juga kekurangan promosi di luar komuniti sekolah. Saya ada juga membuat temu bual kepada pelajar sama ada adakah mereka gembira ataupun enjoy ataupun mahu lagi program seperti ini, projek seperti ini dijalankan pada masa yang akan datang. Dan setiap pelajar berkata projek keusahawanan ini sangat seronok dan mereka mahu ia dijalankan lagi pada masa-masa yang akan datang. Penilaian yang ketiga adalah penilaian guru. Guru-guru memberi penilaian tentang keseluruhan perjalanan acara termasuk aspek pengurusan masa, disiplin pelajar, keberkesanan aktiviti projek keusahawanan ini. Secara keseluruhan, kebanyakan guru berpuas hati dengan komitmen pelajar, tetapi mencadangkan agar penambahbaikan dibuat dari segi perancangan masa dan juga penyelarasan aktiviti. Tindakan pembetulan dan penambahbaikan. Okey, yang pertama adalah penambahbaikan untuk tahun hadapan. Beberapa cadangan penambahbaikan kita perolehi antaranya ialah memperkenalkan lebih banyak latihan kepada pelajar mengenai pengurusan keuangan dan strategi pemasaran. Pelajar juga dicadangkan untuk menjalankan kajian pasaran kecil sebelum acara, menentukan produk yang mempunyai permintaan yang tinggi. Okey, yang kedua adalah
peningkatan promosi untuk menarik lebih ramai pelanggan dari luar sekolah. Kita akan melibatkan lagi agensi-agensi dari luar dan masyarakat luar. Promosi acara dijalankan lebih awal melalui berbagai saluran seperti media sosial, pameran kecil di luar sekolah. Ini dapat membantu meningkatkan jumlah pengunjung serta juga keuntungan jualan. Yang ketiganya adalah sistem penyelarasan yang lebih baik, di mana pelajar dan guru akan bekerja lebih rapat dalam menyelaraskan aktiviti termasuk pemantauan yang lebih ketat dan juga memberi masa yang lebih lama untuk merancang apa bahan jualan, lepas tu berapa modal yang diberikan pun lagi banyak untuk penyediaan barang jualan dan pengurusan masa yang lebih baik. Okey. Untuk mengelakkan kelewatan semasa persiapan dan penutupan gerai juga. So, saya rasa projek saya ni telah berjalan dengan lancar, alhamdulillah, walaupun terdapat kekangan masa, tugasan dan juga keadaan di sekolah saya yang dilawati oleh nazir, berbagai pihak, kerana sekolah saya adalah TS25, Sekolah Transformasi Abad ke-21, di mana pengajaran lebih kepada murid, lebih banyak murid yang buat, cikgu hanya adalah pemantau, dan kekangan-kekangan pelawat-pelawat inilah yang menyebabkan berbagai projek sekolah saya dijalankan dalam waktu yang singkat untuk projek keusahawanan ini. Walau bagaimanapun, saya dengan rendah hati dan sangat bersyukur kerana akhirnya saya berjaya menyiapkan juga projek keusahawanan saya di sekolah. Seterusnya, kita beralih kepada fasa seterusnya, iaitu refleksi saya. Dalam menjalankan projek ni, saya menggunakan kerangka PDCA, di mana semasa fasa perancangan yang rapi telah membantu saya untuk memberikan kesediaan kepada pelajar dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi cabaran tentang aktiviti perniagaan yang mereka akan laksanakan. Manakala di dalam peringkat pelaksanaan, projek ini memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba sendiri bagaimana mengurus sebuah perniagaan kecil dan cabaran yang nyata dari segi menguruskan keuangan, modal mereka dan mengira keuntungan. Penilaian dan analisis juga membuka ruang pembelajaran yang lebih mendalam bagi para pelajar dan guru. Tindakan pembetulan yang dicadangkan juga dapat memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti, iaitu modal, tambahan modal dan juga promosi supaya pelajar lebih bersedia, dan juga masa lebih dipanjangkan kepada promosi supaya lebih ramai pihak luar, ibu bapa dan pelajar dapat menyertai projek keusahawanan pada masa yang akan datang. Walau bagaimanapun secara peribadi, ini secara peribadi ya, kekangan masa ditambah tugasan hakiki dan juga mengurus keluarga sebenarnya sangat mencabar bagi saya. Tambahan pula, jadual sekolah saya sangat padat dengan pelbagai orang melawat di sekolah saya, dan jadual latihan rumah sukan ditambah pula dengan penilaian akhir tahun untuk semua pelajar. Sempat sebenarnya saya merasa tertekan dan juga berputus asa. Adakah saya mampu menjalankan projek ini? Kerana terdapat juga banyak kerja-kerja hakiki yang menunggu. Tetapi alhamdulillah, selepas diberi nasihat oleh pensyarah, dorongan oleh keluarga, bantuan daripada rakan sekelas dan juga rakan sekerja saya, akhirnya projek ini berjaya dijalankan dengan jayanya. Sebagai kesimpulan, projek keusahawanan ini bukan saja berjaya mencapai matlamatnya, tetapi juga membantu pelajar memahami
proses menjalankan perniagaan yang merupakan kemahiran penting di dalam kehidupan sebenar. Apa yang pelajar dapat dari program ini sebenarnya adalah mereka melalui satu pengalaman berniaga menjual beli. Andai kata mereka pengalaman ini masih ada dalam memori mereka, pada hari ini pengalaman tersebut boleh digunakan pada masa yang akan datang apabila mereka telah berjaya melalui fasa sekolah menengah, sekolah IPT. Mereka boleh memulakan perniagaan sendiri berkat projek yang sekolah saya jalankan. Maknanya mereka dah ada minat, dah ada pengalaman, dah ada ilmu sedikit bagaimana untuk menguruskan perniagaan. Hari ini mereka cuma menjual air, donat, makanan ringan, biskut-biskut. Tetapi insya Allah satu hari nanti bila anak-anak ini sudah dewasa, mereka boleh berfikir dengan lebih kreatif, mencari dana, mencari projek sana sini, dan hasil pendapatan mereka ini juga boleh disalurkan kepada badan-badan yang berkenaan sebagai sedekah ataupun memberi balik nilai tambah kepada masyarakat. Sekian sahaja laporan saya. Semoga apa saja yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat. Yang baik itu semuanya daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri saya punya laporan dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.